Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk pagi ini kita akan terus dengan kita punya topik iaitu bab 4 indeks, set dan logaritma. Okey. So, make sure kamu sudah buka muka surat 101 sebab contoh yang saya ambil memang semua daripada buku teks supaya macam awak boleh tengok contoh dalam buku teks kemudian awak buat perbandingan dengan langkah yang saya tunjuk. Kadang-kadang langkah yang saya tunjuk ini ada sedikit berbeza dengan buku teks sebab mungkin sedikit panjang sebab saya nak tunjuk step by step. Okey, so untuk hari ini kita akan sambung hasil pembelajaran untuk 4.2 set. Kita sudah tengok sebelum cuti hari itu hukum indeks. Kemudian minggu lepas kita tengok hukum set. So untuk hari ini kita tengok set. Kita sambung hasil pembelajaran mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okey, kita semua dah tahu set itu apa maksud set. Set ialah nombor tak nisbah. Lepas itu dia mempunyai simbol radikal macam simbol punca kuasa 2. Untuk silibus kamu setakat itu sahaja. Okey, hari ini kita tengok satu ini sahaja. Memadai sebab satu ini pun dia boleh tahan banyak juga ni. Okey. So, sebelum kita tengok mempermudahkan hukum set, kita recall dulu. Sebab biasanya dalam matematik tambahan ini memang basic dia awak sudah belajar form 1, form 2, form 3. Tapi dekat form 4 ni dia nak test balik. Awak ingat lagi ke tidak semua benda itu? Okey, kuasa 2 sempurna. Sekejap, saya nak cari pointer dulu. Okey, kuasa 2 sempurna. Apa yang awak ingat kuasa 2 sempurna ini? Saya rasa kuasa 2 sempurna first awak dengar dulu maybe form 1, form 2. Okey, kuasa 2 sempurna ialah kuasa 2 suatu nombor bulat. Nombor bulat ini sekolah rendah lagi awak dah dengar. Nombor bulat ialah contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah nombor bulat. Sifar bukan nombor bulat walaupun dia bulat. Okey, sifar bukan nombor bulat. Diperolehi dengan mendarabkan dengan dirinya sendiri. Okey, didarab dengan dirinya sendiri. Contoh, 2 darab 2 kita akan dapat 4. 3 darab 2 kita akan dapat 9. 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. Yang mana saya maksudkan nombor kuasa 2 sempurna. Yang ini adalah kuasa 2 sempurna. Kenapa dia dipanggil kuasa 2 sempurna tadi? Sebab dia didarabkan dengan dirinya sendiri. Okay, kenapa dekat sini kita perlu? Sebab kalau 4 kan, kalau awak tekan punca kuasa 2 4, awak akan dapat 2 balik. Kalau awak tekan punca kuasa 2 9, awak akan dapat 3 balik. Itu maksudnya kita nak mempermudahkan set itu. Sebab itu dekat sini saya tunjuk balik dulu. Sebelum kita tengok contoh untuk mempermudahkan set. Okay, awak mesti ingat balik kuasa 2 sempurna itu. Okey, setakat ini okey Okey, hukum 1. Hukum 1 ini kita sudah tengok kalau saya tak silap minggu lepas. Minggu lepas kita sudah tengok 2 hukum. 2 hukum. So untuk hari ini kita banyak guna hukum 1. Hukum 1 ialah set A darab set B, kita boleh permudahkan set A B. Dengan syarat dia punya set ini adalah sama. Okey. Okey, barulah kita tengok mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Kita punya hasil pembelajaran hari ini. Okey, ingat dalam kepala awak 2 benda yang kita tengok tadi. Yang pertama ialah kuasa 2 sempurna dan yang kedua ialah hukum 1. Okey, contoh 10 muka surat 101. Tulis set 18 dalam bentuk A set B dengan keadaan A dan B ialah integer dan A ialah nilai paling besar. Dia ada syarat dekat sini, ada 2 syarat. Yang pertama, A adalah integer dan yang kedua, A nilai paling besar. Itu kita punya keep in mind, kita ingat. Okay, contoh dia ialah set 18, kemudian kita nak tukar kepada A set B. Okay? So yang pertama sekali, ingat 2 benda yang saya recall tadi. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita cari faktor bagi 18.
Ada sebab kenapa kita cari faktor ini. Okay, so siapa yang tidak hafal CV, standby calculator dekat depan. Okay, faktor kita mula daripada 1. 18 bahagi 1 akan dapat balik 18. Kita mula dengan 1. Sentiasa mula dengan 1. Okay, lepas itu kita cuba 2. 18 bahagi 2 kita akan dapat 9. 18 bahagi 3 kita akan dapat 6. Okay, 18 boleh tidak bagi 4. Awak akan dapat perpuluhan. So, dia bukan faktor. Bagi 5, dapat perpuluhan. So, bukan faktor. Bagi 6, awak akan dapat 3. So, dia sudah berulang. Bila dia sudah berulang macam itu, stop. Okay, kenapa saya perlu cari faktor bagi 18? Sebab saya nak tengok di antara faktor ini yang mana adalah kuasa 2 sempurna. Mana kuasa 2 sempurna? 18 bukan, 9. So, bila kita tahu 9 ini adalah kuasa 2 sempurna, itu yang kita ambil. Okay, ini yang kita ambil. Ingat hukum 1 tadi? Hukum 1 tadi bentuk dia macam ini. Set A darab set B sama dengan set AB. So, maksudnya, set 18, awak boleh ungkapkan sama dengan set 9 darab 2. Kenapa? Lepas ini kita tengok. Sebab dia nak mudahkan. Okey, kemudian kita boleh pecahkan dia. Set 9 darab set 2. Kemudian set 9. Okey, saya sebut saja set 9 walaupun dekat situ sebenarnya salah. Cara sebut dia dekat sini ialah punca kuasa 2, 9. Okey, so bila dia punca kuasa 2, 9, panjang sangat. Yang ini awak boleh tekan kalkulator. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3 set 2. So, inilah jawapan yang soalan itu minta dalam bentuk A set B. So, A kita ialah 3 dan set B kita ialah set 2. Okay, so untuk dalam kuteks, dia bagi satu contoh sahaja tapi saya ambil lagi satu contoh supaya macam awak at least nampak bayangan dia dengan jelas sikit. Okay, so tulis set 27 dalam bentuk A set B dengan keadaan A dan B ialah integer dan A ialah nilai balik besar. Soalan yang sama, saya cuma tukar nilai ini sahaja. Step dia pun sama. Okay, step dia pun sama. Yang pertama, apa yang awak perlu buat ialah awak perlu cari faktor bagi 27. Cari faktor bagi 27. Okay. 27 bahagi 1. Ingat, mesti mula daripada 1. 27 bahagi 1, awak akan dapat 27. 27 boleh tak bahagi 2? Awak akan dapat perpuluhan. So, itu bukan faktor. So, kita cuba 27 bahagi 3. 27 bahagi 3 akan dapat 9. Cuba lagi 27 bagi 4. 27 bagi 5. Bagi 6. Bagi 7. Bagi 8. Semua itu awak akan dapat perpuluhan. So, bila perpuluhan, dia bukan faktor. So, kemudian, bila kita dah dapat faktor bagi 27, kita tengok di antara faktor ini yang manakah kuasa 2 sempurna. Nampak step dia? Yang pertama, cari faktor. Yang kedua, kita tentukan kuasa 2 sempurna. Dah tahu dah, 9. So, maksudnya kita ambil 2 faktor ini. Okay, so bila kita ambil 2 faktor ini, kita boleh ungkapkan set 27 sama dengan set 9 darab 3. Kemudian kita pecahkan punca kuasa 2 9 darab 3. Kita akan dapat 3 set 3. So, makanya kita dapat mempermudahkan set 27 kepada 3 set 3. Okay, yang ini adalah kita punya basic. Basic, betul-betul basic. Yang pertama tadi apa? Kita cari faktor. Yang kedua, kita tengok kuasa 2 sempurna. Dan yang ketiga, kita apply hukum 1. Okay. Sebelum kita tengok contoh yang lebih macam mencabar. Okay, boleh saya go? Okay, tak ada jawapan. Bolehlah tu.
Okey, kalau tadi kita cuma mempermudahkan satu sahaja ungkapan. So, macam mana kalau dia melibatkan operasi tambah, darab, tolak? Okey, untuk silibus awak, yang ini sahaja dia tekankan. So, ungkapan yang melibatkan set boleh dipermudahkan dengan melaksanakan operasi penambahan, penolakan dan pendaraban set. Okey, maksudnya dia juga boleh dipermudahkan kalau ada operasi tambah, darab dan tolak. Okey, so kita terus tengok contoh. Okey, ingat yang kita dah belajar tadi? Tiga benda itu sama juga. Permudahkan setiap ungkapan yang berikut. Contoh 11, muka surat 102. Okey, tengok muka surat 11. 11. Soalan 1. Set 2 darab set 3 tambah set 6. Okey, bila kita tengok cikgu macam mana nak buat ni cikgu? Okey, kita rewind balik. Apa hukum yang awak sudah belajar? Apa yang awak sudah belajar? Awak tengok dekat sini boleh ke tidak awak nak permudahkan ungkapan 2 ini? Tak boleh. 3, tak boleh. 6. Mungkin boleh. Tapi tak apa. Kita tinggalkan dulu. So, kita tengok dulu. Set 2 darab set 3. Ini awak boleh apply hukum 1. Okey, bila awak apply hukum 1 dekat sini, set 2 darab set 3, awak akan dapat set 2 darab 3 tambah 6. Okey, so ini kita apply hukum 1. Kemudian, kita akan dapat set 6 tambah set 6. So, bila awak nampak dia macam ini konsep dia sama macam sebutan serupa dalam algebra. Kalau awak jumpa X tambah X, apa yang berlaku? Dia akan jadi 2X. Y tambah Y, dia akan jadi 2Y. Sama juga dengan ini. Set 6 tambah set 6, kita akan dapat 2 set 6. Ini kita panggil sebagai set serupa. Sama juga. Dia lebih ke dalam. Kalau sebelum ini, awak cuma tengok algebra dekat X, Y dan Z. So, dekat sini dia melibatkan set. Tapi konsep dan idea dia sama. Okay. So, kita tengok contoh 2. Set 7 kurungan 6 tolak set 7. Okay, yang ini saya nak perlukan saya punya pen. Pointer. Saya tukar pergi pen dulu. Okey, so bila dia melibatkan kurungan macam ini, ingat yang awak sudah belajar dekat algebra dulu, dia sama juga konsepnya. Kalau dekat luar ini X, dekat dalam ini Y, apa yang awak perlu buat? Awak darabkan. Okey, so awak darabkan. Alamak, pen saya ni. Okey, bila awak darabkan, set 7, dia akan jadi 6 darab set 7. Kemudian set 7 negatif 7, dia akan jadi negatif 7 darab set 7. Ingat kurungan itu maksudnya ialah darab. Jauh sangat tab saya ni. Okey, sekejap saya nak cari angle yang sesuai. Okey. Darab. Okey. So, darab. Dekat sini saya tulis dulu darab supaya macam awak tak terkejut. Okey, so bila 6 darab set 7, kita akan dapatlah 6 set 7. Yang ini pula, kita ikut hukum 1. Okey, bila kita ikut hukum 1, set 7 darab 7. So, awak akan dapat 6 set 7 tolak set 49. So, boleh ke tidak set 49 ini dipermudahkan? Kenapa boleh dipermudahkan? Sebab dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. So, bila dia boleh dipermudahkan, awak permudahkan. So, dia akan jadi 6 set 7. 6 set 7 tolak 7. Okey, ada soalan tak setakat ini? Tak ada. Okey. So, saya teruskan. Konsep dia sebenarnya awak apply balik apa yang awak sudah belajar dekat algebra. Cumanya dekat sini, bentuk dia adalah dalam bentuk set. Dia dalam bentuk set. Kalau sebelum ini kan awak tengok X, Y dan Z.
So sekarang ini dia dalam bentuk set. Tapi konsep dia sama. Okay, contoh 11 lagi. Soalan 3. Set 18 tolak set 8. Okay, awak tengok dekat sini. Boleh ke tidak set 18 ini awak permudahkan? Kita tengok dulu. Kita cari dulu faktor dia. Okay, kita cari dulu. Sebab 18 itu dia nampak macam besar. Mesti boleh dipermudahkan punya. Okay, so 18. 18 bahagi 1 akan dapat 18. 18 bahagi 2 akan dapat 9. 18 bahagi 3 akan dapat 6. So, bagi 4, bahagi 5 akan dapat perpuluhan. 18 bahagi 6 akan dapat 3. Bila dia dah berulang macam itu, kita stop. So, bila awak tengok faktor bagi 18 ini, kita dapati ada nombor kuasa 2 sempurna. So, bila dia ada macam ini, maksudnya dia boleh dipermudahkan lagi. So, bila dah dapat, kita permudahkan. Kita akan dapat set 18 ini adalah sama dengan set 9 darab 2. Okay, saya cari pointer dulu. Okay, set 9 darab 2. Kemudian, kita tengok pula set 8. Boleh ke tidak dipermudahkan? Saya cuba saja ni. So, 8 bahagi 1 akan dapat 8. Ingat, mesti mula daripada 1. 8 bahagi 2 akan dapat 4. Okay, 8 bahagi 3. Perpuluhan. 8 bahagi 4 dapat 2. So, bila dia dah berulang, kita stop. Kemudian kita tengok, ada ke tidak nombor kuasa 2 sempurna dekat sini? Ada. 4. So, bila ada, kita boleh guna ini untuk mempermudahkan set 8. So, kita dapat dekat sini adalah set 4 darab 2. Yang ini tadi kita dapat dengan apply hukum 1. Okay, saya rasa hukum 1 ini nanti dia bagi dalam senarai rumus. Saya rasalah. Saya belum cek lagi. Okay, lepas itu kita permudahkan. Sama balik macam contoh yang kita tengok yang awal kelas tadi. Okay, yang ini kita pecahkan dia. Kita akan dapat punca kuasa 2 9 darab set 2 tolak punca kuasa 2 4 darab set 2. So, kita boleh permudahkan. Punca kuasa 9 akan dapat 3 set 2 tolak punca kuasa 2 4 akan dapat 2 set 2. Okay, so sekarang ini kita tengok dekat sini. Kita ada set serupa. Okay, set serupa kita ialah set 2, set 2. Bila dia set serupa macam ini, maksudnya dia boleh lagi dipermudahkan. Okay, contohnya macam 3x tolak 2x. Kan boleh dipermudahkan. So, bila dia boleh permudah, so 3 set 2 tolak 2 set 2, kita akan dapat 1 set 2. Ataupun, yang ini saya tunjuk supaya awak boleh imagine dari mana datangnya hilangnya 3 dan 2 itu. So, kita akan dapat set 2. So, sebab dia boleh dipermudahkan, dia adalah set serupa. Okay, bila dia ada set serupa macam itu, dia boleh dipermudahkan. Okay. Contoh 11 lagi. Contoh 4. Yang ini dia panjang. Okay. So, konsep macam yang saya cakap di awal-awal tadi, dia sama macam algebra. So, bila ada dua kurungan macam ini, apa yang kita perlu buat ialah kita kembangkan. Itu perkataan yang saya nak cari dari tadi. Kembangkan. So, nak kembangkan macam mana? 6 darab dengan 1. 6 darab dengan 3 set 2. Okay, kita kembangkan. 1 per 1. So, bila kita darabkan 6 darab dengan 1 akan dapat 6 darab 1. 6 darab 3 set 2. So, kita akan dapat positif 6 kurungan 3 set 2. Okey, settle yang pertama. So, kita tengok yang kedua. Yang kedua, positif 2 set 2 darab 1. Ini. Okey, dah. Dan yang keempat, positif 2 set 2 darab
positif 3 set 2. Okey. Sama juga, kita kembangkan. Kemudian, kita permudahkan. 6 darab 1 akan dapat 6. 6 darab 3 set 2. Yang ini sebab kita boleh darabkan. 6 darab 3 akan dapat 18. Set 2 itu kita biarkan dia set 2. So, dekat sini 2 set 1 darab 1 akan dapat 2. 2 set 2 kan ni? Saya rasa saya salah tulis lah. Oh, dekat sini saya salah tulis. Ini adalah 2 set 2. Okey, 2 set 2. Kemudian, untuk yang ini pula, ingat, macam yang awak belajar dekat menengah rendah dulu, angka darab dengan angka, pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah. Sama juga. Dekat sini pun sama juga. So, kita punya angka ialah 2 dengan 3. So, 2 dengan 3, awak susun letak dekat depan, ataupun perkali. Perkali darab dengan perkali. So, 2 darab 3. Kemudian, set 2 darab set 2. Kita asingkan. Okey. Kemudian, yang dekat depan ini ada perubahan tak? Yang dekat depan ini, dia tiada perubahan. So, kita salin balik. Kita salin balik yang dekat depan ini. Kemudian, yang dekat belakang ini, kita permudahkan. So, 2 darab 3 akan dapat 6. Kemudian, set 2 darab set 2. Yang ini kita boleh permudahkan dengan hukum 1. Ini. So, dia akan jadi set 2 darab 2. Okey, yang dekat depan ini, dia tiada perubahan lagi. Kita salin balik. Kita permudahkan yang dekat belakang ini. Kita akan dapat 6 darab set 4. Okey, yang dekat depan ini, dia tiada perubahan. Salin balik. Kita masih settle yang dekat belakang ini dulu. Step by step. So, 6 darab 2. Mana datang 2? Sebab punca kuasa 4 ini kita boleh permudahkan. Yang ini kita boleh permudahkan. Sebab dia adalah kuasa 2 sempurna. Okey, kalau awak ada masalah untuk mengenal pasti nombor kuasa 2 sempurna ini, saya galakkan awak hafal. Okey, 4, 9, 16, 25, 36, 49, macam itu. Cukuplah tu. Tak perlulah sampai ribu-ribu awak hafal. Okey, kemudian dekat sini kita permudahkan lagi. So, bila kita permudahkan lagi, dapatlah dekat belakang ini 12. Okey. Kalau awak tengok, step yang ini tidak ada dalam kuteks. Yang ini saya tunjuk sendiri. Supaya macam awak tahu step by step dia. Dia hilang pergi mana. Bila awak tahu dia hilang pergi mana itu, barulah awak boleh buat shortcut. Okey, dalam kuteks dia buat shortcut. Okey, so lepas itu barulah awak tengok lagi dekat sini. Tengok lagi. Boleh lagi tak dipermudahkan? Boleh. Sebab 6 dan 12 ini boleh dipermudahkan. Dia akan jadi 18. Kemudian yang ini pun boleh juga dipermudahkan. Sebab dia adalah sebutan serupa. Set serupa. So, bila dia boleh permudahkan, kita akan dapat 6 tambah 12, kita akan dapat 18. 18 set 2 tambah 2 set 2, kita akan dapat 20 set 2. Okey, kalau confused, awak boleh wakilkan. Okey, awak cuba letak macam ni, 18x tambah 2x. Apa jawapan kamu? 20x. Sama juga dekat sini. Cuma awak gantikan set 2 itu dengan x saja. Itu konsep dia. Okey.